أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه la yaghfiru dhunuba illa anta. Sidang pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam siri kuliah subuh kita seperti biasa. Insya-Allah taala pada pagi ini tersambung lagi pengajian kita dalam bab asy-syafa'ah ataupun pertolongan pada hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kita daripada mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setengahnya dikhususkan untuk Nabi dan setengahnya berkongsi sama di antara para nabi dan juga para syuhada pada hari akhirat kelak insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, syafaat daripada Allah, syafaat ini ada beberapa jenis syafaat yang kita kena tahu dan kita kena beriman supaya keyakinan kita untuk beramal dengan hari akhirat dan keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita beriman dengan hari akhirat ini akan menambahkan lagi kekuatan kita, semangat kita untuk kita terus beriman kepada hari akhirat yang menjadi final ataupun kesudahan kepada kehidupan kita. Sebab itulah kawan-kawan sekalian, kita bertemu dengan banyak hadis Nabi SAW yang menyebut perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhirat. Jadi banyak hadis yang menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir artinya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala rangkaikan sama antara beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Begitulah seterusnya sahabatku sekalian. Baik. Jenis syafaat yang pertama, asy-syafa'atul ula, syafaat yang pertama ialah dinamakan dengan syafa'atul uzma, iaitu syafaat yang paling agung pada hari kiamat di saat semua manusia berada di tempat perhimpunan. Inilah yang dimaksudkan dengan al-maqam al-mahmud, yakni kedudukan yang terpuji dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji. Di mana asy-syafa'atul uzma ini, syafaat yang besar yang agung pada hari kiamat ini adalah satu syafaat yang dikhususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana semua para nabi yang lain memohon uzur daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
akan syafaat. Seperti mana hadis yang panjang kita baca kemarin yang mengatakan bahawasanya pada hari akhirat manusia berlari-lari mencari siapakah yang akan memberikan syafaat. Mereka bertemu, mereka berlari kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian mereka puji Nabi Adam. Adam alaihi salam memohon maaf. Memohon maaf. Nabi Adam berkata, pergilah kamu cari Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam pun berkata perkataan yang sama. Kemudian mereka berkata Nabi Nuh, pergilah cari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun memohon maaf seperti yang sama. Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu cari Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa pun berkata perkataan yang sama, memohon uzurnya. Pergilah kamu mencari Nabi Allah Isa alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, dia mohon keuzuran yang sama. Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammadin. Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi, bila umat pada hari itu pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan cara yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, ya Muhammadu irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepala kamu, wasal tu'ta, mohonlah kepada Allah Ta'ala apa kamu nak mohon, wasfa'tu syafa', dan berilah akan syafaat. Jadi akhir sekali, setelah daripada para anbiya alaihi mussalatu wassalam memohon maaf dan keuzuran di atas segala-galanya dengan macam-macam alasan ni, mereka suruh cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar ini adalah dikhususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Dan inilah sebesar-besar syafaat. Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinikmati oleh semua ahli, semua manusia yang berada di padang perhimpunan, di padang mahsyar pada hari tersebut. Dahlah kita duduk di padang mahsyar dalam keadaan kita ni takut, kita ni keluh kesah, kita ni duk tunggu akan apa dia ni hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kita daripada segala masalah, duka citanya, keluh kesahnya, takutnya, penatnya berada di padang mahsyar. Kama qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seperti mana kata anak kepada Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jusan, kullu ummatin tatba'u nabiyyaha, kullu ummatin tatba'u nabiyyaha, yaquluna ya fulan ishfa' ya fulan ishfa' hatta tantahi asy-syafa'atu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadzalika yaumun yab'atsuhu Allahu al-maqama al-mahmud, rawahu al-Bukhari inda qawlihi ta'ala asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di mana kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa manusia pada hari kiamat kelak berdiri di hadapan Allah ini jadi macam mana jusan. Jusan ni tuan-tuan ialah syiddatul haul. Dia terlalu penat, terlalu takut, terlalu letih, lam yastati' al-wukuf, sehingga dia tak mampu untuk berdiri di atas dua kakinya, jatuh, duduk berdiri di atas lutut dia. Dah. Jadi duduk berdiri atas kaki tak gerak dah, diri atas lutut pula tuan-tuan semua. Begitu saat yang letih memenatkan ini. Kullu ummatin tatba'u nabiyyaha, setiap daripada umat ini akan mengikuti nabi-nabinya. Yaqulun, mereka berkata, ya fulan, wahai orang sekian-sekian, isfa' ya fulan isfa', berilah pertolongan wahai fulan ibni fulan.
sehingga mereka berakhir dengan syafaat minta pertolongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan dengan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi di tempat yang terpuji. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebab itulah kawan-kawan yang dikasihi semua, kalau kita lepas daripada orang azan, lepas orang bel, masa orang bel kita jawab bel, jawab bel. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah seterusnya ya. Kemudian lepas orang jawab bel tu, bila akhir muazzin kata la ilaha illallah, dah habis orang kata la ilaha illallah, sebelum kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, tuan-tuan diajar supaya kita berselawat dulu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sebab tu tuan-tuan semua kita kena ingat ya, kena baca doa ni supaya kita mendapat akan syafaat ini. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan doa al-wasilah dinamakan itu, yang di dalamnya mengandungi wa ba'athu maqaman mahmuda danil ladzi wa'adta. Baik. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma juga disebutkan bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan pada kita semua keadaan manusia pada hari kiamat dalam hadis yang begitu panjang. Qala fihi, Nabi kita berkata dalam hadis tersebut, Nabi kita bersabda pada hadis yang panjang ini, fayashfa'u, maka diberikan syafaat liyuqda bainal khalqi, untuk dimulakan, untuk dihukumkan di antara makhluk-makhluk ini akan segala kesalahan, akan segala buku amalan mereka. Fayamshi hatta ya'khudha bihalqatil bab fayawma idzin yab'athuhu Allahu maqaman mahmuda yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Jadi sahabatku dikasihi sekalian, inilah kita tengok betapa kepentingan kita ni perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dihisab orang itu, ditimbang ia berdasarkan kesalehan dan juruh dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syafaat yang khusus untuk Nabi ini, asy-syafa'atul uzma yang agung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk membayangkan, untuk wayak pada kita semua, libayani syarafihi, membayangkan akan kemuliaan Nabi, untuk menzahirkan akan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Ada ulama baca, waktu saya duduk Mekah mula, guru hadis baca, ana sayyidu wuldi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Dia kata, aku ni penghulu anak Adam. Yang semua manusia yang ada ini, akulah penghulunya. Manusia yang ada semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada orang terakhir, maka akulah penghulunya. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah. Akulah orang yang pertama sekali akan dibongkarkan kubur pada hari kiamat, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'in, dan akulah orang yang pertama akan beri syafaat pada hari kiamat. Wa awwalu musyaffa' wala fakhra, dan orang yang diberi peluang untuk beri syafaat pada hari kiamat. Dan juga walaupun aku begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian aku tidak berbangga. Oleh yang demikian, kawan-kawanku dikasihi sekalian, disebutkan di sini bahawasanya kita kena ingat ya, kita kena ingat bahawa syafaat al-uzma yang besar sekali adalah
untuk memulakan perbicaraan setelah kita semua berlari mencari siapakah yang boleh bagi syafaat pertolongan kepada kita semua, lalulah sahabat-sahabatku semua, barulah kita semua diberikan syafaat dan dimulakan perbicaraan. Selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi Nabi Muhammad tidak memulakan, tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu perbicaraan, pintu untuk memulakan perbicaraan ini tidak akan berlaku. Ini nama dia asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Rasulullah. Kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Kita harap kitalah di antara orang yang terawal akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan juga anak pinak. Kemudian yang kedua, sahabatku sekalian, asy-syafa'atus tsaniyah, syafaat yang keduanya ialah wahya ba'dama yu'maru bi ahlil jannati ilal jannah. Itu selepas daripada diperintahkan dengan ahli syurga kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencari siapakah yang boleh membantu mereka untuk memberi syafaat bagi masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada orang masuk syurga, ya, masuk syurga, mereka mencarilah pula siapa dia boleh bantu mereka. Fayati al-mu'minuna Adam fayaqulu, maka mereka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Mereka berkata, ya abana istaftih lanal jannah, wahai ayahku, yakni Nabi Adam ni, kita ni asal daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi kita bersabda, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap kamu daripada Adam, Adam ni pula mari daripada tanah. Maknanya asal kejadian kita ini daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, bapa kita pun katalah, ya abana, wahai ayah kita, istaftih lanal jannah, syafaat apa ni, mintalah dibukakan pada kami syurga, kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah selamat dah tuan-tuan, minta pula nak buka syurga. Tengok lagu mana di setiap tempat kita perlukan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Oleh yang demikian, kita harus faham bahawasanya syafaat itu amat diperlukan pada hari kiamat kelak. Sebab itulah kita kena ikut Nabi, kita kena sayangkan Nabi. Kalau kita balah dengan Nabi, kita gilauan Nabi, kita tak ikut Nabi, maka sahabat-sahabatku semua, lagu mana kita nak dapatkan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni kita kena ikut molek Nabi ni. Ikut hidup ni cara Nabi dah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, ikutlah kamu semua akan cara hidupku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kamu ikutlah cara hidup khalifah-khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Addu 'alaiha bin nawajid, kamu gigitlah, kamu ibarat kata kalau kita pegang benda dengan gigi kita kekoh tu, kita gigit sampai nak pecah batai ping, orang tarik pun tak cabut. Maka seperti mana kamu pegang suatu perkara dengan begitu gagah, maka peganglah kamu akan sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam itu dengan begitu gagah. Gapo-gapo ni tuan-tuan, kita ikut Nabi sebab kita tengok nak mula cara pada masyarakat kita ikut Nabi. Gi di syurga tu, nak masuk syurga tu pun, nak buka kunci syurga tu tuan-tuan, minta lagi pertolongan daripada para Nabi. Apa kita duduk di dunia ni tuan-tuan semua tak seikut Nabi? Kita kena ikut Nabi 100% tuan-tuan semua, ya. Dari segi ibadat kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka ini sebaik-baik kurun. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun kata Nabi kurunku. Sahabat-sahabat duduk dengan Nabi itu orang yang paling baik. Kita hidup seperti mereka.
Malangnya setengah daripada kita ni tuan-tuan, dia suka buat penambahan-penambahan yang tertentu. Jadi kita, yang mana yang penambahan dibuat oleh sahabat Nabi yang 4 itu, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sedikit sebanyak kita Nabi sebut dah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti kita kena banyak berpegang. Kita buat hak mana Nabi kita suruh ni tuan-tuan, kita buat belaka. Kalau kita buat belaka hak Nabi suruh, hak ni pun tak cakap dah kita nak buat tiap-tiap hari. Jadi kita kena ingat, kita bergantung dengan Nabi. Dunia kita hidup atas petunjuk dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirat lagi-lagilah, sebab nak mula bicara pun cari Nabi, dan masuk syurga pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kita bersabda, Nabi kata, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita semua pada hari kiamat. Demo orang kawin dus tepat yang belaka. Dahlah kumpul tuan-tuan semua di pada mahsyar. Kelak dak kumpul pula dalam keadaan gapo? Dalam hadis lain Nabi kita bersabda, Nabi kata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Dikumpulkan manusia pada hari akhirat kelak hufatan, dalam keadaan tidak berselipar, hufatan, uratan, tidak berpakaian, telanjang bagai, ghurla, tidak berkhitan. Kulit kemaluan tua-tua hak tua-tua kerak di hospital umur 12, umur 11 tu, lah ni tak ada dah kulit tu, hilang tahu tak ke mana. Sesok kulit tu pun tua-tua dia mari pula depa demo pada hari akhirat kelak. Baik. Fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Maka bangkitlah setiap orang-orang yang beriman itu dikumpulkan ni, maka bangkitlah orang beriman tadi sehingga dihampirkan pada mereka itu syurga. Fayatuna Adam. Bila mereka hampir dengan syurga tuan-tuan semua, mereka mencari Nabi Allah Adam alaihi salam. Fayaquluna, mereka berkata, ya abana istaftih lanal jannah. Wahai datuk kami Nabi Adam, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan untuk kami ini syurga. Fayaqulu, kata Nabi Adam, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'ata abikum Adam. Ingatkah kamu wahai anak-anakku sekalian, kata Nabi Adam, tidakkah kamu diusir keluar daripada syurga dulu melainkan dengan sebab kesalahan yang dibuat oleh ayah kamu Adam. Nabi Adam akan duduk di syurga, kemudian atas kesilapan yang dia buat, dia makan buah dalam syurga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Selepas dia makan tu, Allah Subhanahu wa taala suruh Adam tubik daripada syurga dan Nabi Adam diusir ke alam dunia. Nabi Adam kata, tidakkah kamu diusir keluar daripada syurga atas kesalahan yang dibuat oleh datuk kamu Adam dahulu? Lastu bi sahibi zalik. Aku ni bukannya orang yang layak untuk minta supaya pintu syurga dibuka. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Oleh yang demikian, pergilah kamu kepada kekasihku. Siapa dia? Kepada anakku, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Fayaqulu Ibrahim, berkata Nabi Allah Ibrahim, lastu bi sahibi zalik. Dia kata, aku bukanlah orang yang berhak dengan yang demikian itu. Innama kuntu khalilan innama kuntu khalilan, sesungguhnya aku ini adalah kekasih yang berada di sebalik hijab, yakni min khalfi hijabin, min wara'i wara', artinya ialah aku ni betul lah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi terdinding di sebalik hijab. I'midu ila Musa, pergilah kamu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa punya keistimewaan, allazi kallamahu Allahu takliman, yang dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa berkata, lastu bi sahibi dzalik, aku bukanlah orang yang layak untuk pohon dibukakan syurga itu. Idhabu ila Isa, pergilah kamu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalimatullahi wa ruhi, itu kalimah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan Nabi Isa kan menggunakan kalimah dia dan ditiupkan padanya ruh.
Fayaqulu Isa alaihi salam, Nabi Isa kata, lastu bi sahibi dzalik, aku bukanlah orang yang layak untuk mohon benda tu. Fayatuna Muhammadan, maka mereka cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu, maka Nabi kita berdiri. Fayu'zanu lahu, maka diizinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis riwayat Imam Muslim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat yang kedua untuk membuka pintu syurga dan masuk ke dalam syurga. Nak mula bicara pun Nabi kita yang mulakan. Nak mula masuk syurga, mula-mula nak buka anak kaci syurga ni tuan-tuan dikasih semua, ini pun dimulakan oleh atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gidah ke syurga nak masuk tak alih, anak kaci tak ada, malaikat tak buka, masing-masing duk suruh jumpa Nabi Adam, ada tolak jumpa dengan Nabi Ibrahim tolak jumpa dengan Nabi Musa tolak jumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam tolak jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun maka tolak. Jumpa Nabi dengan Muhammad, jumpa Nabi Muhammad tu barulah lepas jumpa Nabi Isa tolak, jumpa Nabi Muhammad baru diizinkan untuk dibuka syurga. Nak mula cara pun dengan Nabi kita Muhammad, nak mula masuk syurga pun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabatku dikasih sekalian, inilah dipanggil syafaat dan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditunjukkan juga pada hadis yang lain seperti fayamshi hatta ya'khudha bihalaqatil bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah. Nabi kata, aku pergi ke pintu syurga pada hari kiamat. Fa astaftihu, aku minta buka pintu syurga. Nabi kita raya, aku pergi ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku minta supaya dibukakan akan pintu syurga. Fayaqulul khazin, lalu berkatalah oleh khazin, yakni oleh penjaga syurga tadi, dia kata apa dia? Man anta, siapamu? Dia kata, man anta, siapamu? Nak buka pintu syurga ni, siapa diamu? Fa aqulu, lalu aku berkata Muhammad, aku ni Muhammad. Fayaqulu bika umirtu, kata penjaga syurga, dia kata, dengan itu aku diperintahkan. Selagi mu tak mari minta, maka tak buka pintu syurga. Dan Nabi Muhammad mari minta, bika umirtu, dengan engkaulah aku diperintahkan untuk dibuka pintu syurga. La aftahu li ahadin qablak, dan tidak akan dibuka pintu syurga ini untuk orang yang lain sebelum daripada kamu. Maknanya tuan-tuan, nak masuk syurga tu, orang yang pertama masuk syurga, peminta anak kunci syurga, minta dengan penjaga pintu syurga untuk buka pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia syafaat yang kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberi manfaat kepada semua umat-umat yang lain selepas daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada 9 jenis tuan-tuan syafaat semua sekali, tapi hari ini masa tidak mengizinkan, amba ada masyaqqah sedikit, amba ambil masa setengah jam sahaja pada pagi ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah taala dalam siri kuliah subuh pada waktu pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf saya berhenti awal sikit kuliah pada hari ini, ada masyaqqah yang tak dapat dielakkan. Bertemu lagi insya-Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.